Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di dalam kelas pembelajaran PDPR subjek pendidikan Islam. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian tajuk di dalam bidang Al-Quran di dalam tajuk At-Tajwid. Fokus tajwid, hukum tajwid pada minggu ini adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa sebelum kita mulakan pembelajaran kita agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid. Sekarang murid-murid boleh membuka buku teks di halaman 39. Buku teks di halaman 39. Pada minggu ini insya-Allah kita akan fokuskan tajuk kita pada minggu ini adalah ikhfa haqiqi. Hukum bacaan ikhfa haqiqi. Dan iqlab. Baik. Ikhfa haqiqi ini adalah bacaan dengung. Murid-murid. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ataupun melihat contoh-contoh ayat yang diberikan di dalam buku ini, marilah sama-sama kita melihat formula hukum bacaan ikhfa haqiqi ini. Baik, untuk kita melihat apakah ta'rifan bagi hukum ikhfa haqiqi ini, saya telah merangkumkan satu formula. Kamu ingat formula ini supaya kita dapat mengetahui apakah maksud ikhfa haqiqi. Formulanya ialah nombor 1, tan nun ma betul 15 huruf. Tan nun ma betul 15 huruf. Apakah tan nun ma? Tan adalah tanwin, nun adalah nun mati, nun ma adalah nun mati, beta adalah bertemu 15 huruf. Hukum bacaannya adalah de duha. De dengung, du dua, ha harakat. Tan nun ma betul 15 huruf, de duha. Ingat itu saja. Ikhfa haqiqi, tan nun ma betul 15 huruf, de duha. Tanwin, nun mati bertemu 15 huruf, dengung dua harakat. Dan huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang ada di dalam ikhfa haqiqi adalah ta sa jim dal zal zai sin shin sad dha ta dha fa qaf kaf. Sekali lagi. Ta sa jim dal zal zai sin shin sad dha ta dha fa qaf kaf. Jadi huruf tanwin, huruf tanwin adalah baris 2 di atas, baris 2 di bawah, dan baris 2 hadapan, ataupun nun mati bertemu dengan huruf ta ataupun sa ataupun 15 huruf ini, maka hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi. Cara bacaannya adalah dengung dengan sekadar 2 harakat, de duha. Baik, cuba kita tengok contoh yang telah diberikan di dalam buku ini. Nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Yauma idzin tu. Kena dengung bacaan yang sebenar ialah yauma idzin tu. Tetapi kalau nak ikut bacaan asal aja, yauma idzin. Tetapi bila jadi bertemu dengan huruf ta, jadi yauma idzin tu. Ni nun tanwin 2 baris di bawah bertemu dengan huruf ta ni. Jadi dengung 2 harakat. Yauma idzin tu. Cuba baca. Ma idzin tu. Seterusnya bacaan nombor 2. Okey ni Kutubun qayyimah. Sekali lagi. Tanwin bertemu dengan huruf qaf. Bacaan yang kedua ialah
tanwin bungqoi. Asalnya kutubun, tetapi bila bertemu dengan huruf qaf, sebab qaf ni termasuk dalam huruf ikhfa ya, huruf qaf. Jadi bacaannya ialah mengikut hukum ikhfa hakiki, bacaan kena dengung. Kutubun qayyimah. Seterusnya nun mati bertemu dengan huruf dal. Inda. Tanwin nun mati bukan tanwin. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Insa. Tanwin bertemu dengan huruf zal. Naranza. Seterusnya nun mati bertemu dengan huruf dad. Ikhfa hakiki. Manzud. Seterusnya nun mati bertemu dengan huruf kaf. Minkum. Panjang adalah 2 harakat. Kalau baca minkum, salah lah. Itu 1 harakat. 2 harakat. Minkum. Seterusnya yanzurun. Cuba baca. Alal araiki yanzurun. Bila berjumpa dengan nun mati bertemu dengan zal, yang merah-merah semua ni kena baca dengan dengung. Cuba kita baca sama-sama. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Teruskan baca. Okey, baiklah. Seterusnya nun mati bertemu dengan huruf ta. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ni tanwin bertemu dengan huruf ain. Yang ni izhar, bukan ikhfa. Kena baca dengan jelas. Jangan tabaqan, salah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Seterusnya alam yajidka yatiman fa'awa. Dengung di sini 2 harakat. Seterusnya birikhin sarsarin atiyah. Cuba baca. Seterusnya nun mati bertemu dengan huruf fa. Fa amma man faqulat mawazinuh. Cuba baca. Fa amma man faqulat mawazinuh. Seterusnya tanwin bertemu dengan huruf jim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Seterusnya yang terakhir. Min syarril waswasil khannas. Sekarang kita baca infonya. Info ikhfa hakiki ialah apabila nun mati atau tanwin, iaitu berbaris 2 di atas, berbaris 2 di bawah dan berbaris 2 di hadapan, bertemu dengan huruf ta, sa, jim, da, za, zai, shim, sin, sad, dha, ta, dha, fa, qaf, kaf. Cara bacaannya ialah menyembunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham serta mengekalkan dengung dengan qadar 2 harakat. Jadi kita menyembunyikan nun mati ya. Contohnya macam ni, asalnya min. Jadi kita menyembunyikan nun mati. Nun mati ataupun tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham. Izhar ni maksud dia kita nak jelaskan. Idgham ni nak kena dengung. Min antara tu nah.
Jangan sebut min. Itu salah. Dia kena dengung min mati. Bertemu dengan shin. Minsyar. Okey, baiklah. Saya harap kamu faham apakah yang dimaksudkan dengan ikhfa haqiqi, dan saya harap kamu juga faham bagaimana cara membaca bacaan hukum ikhfa haqiqi dengan betul. Untuk tajuk ikhfa ini juga ada satu lagi adik kepada ikhfa haqiqi, dia adalah ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Yang ni tidak ada dalam buku ni, tetapi saya sengaja memasukkan agar kamu dapat mengetahui dengan lebih lanjut. Maksudnya ikhfa ni ada dua beradik. Yang pertama ikhfa haqiqi yang kita belajar tadi, yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi mudah saja, huruf mim mati bertemu dengan huruf ba saja. Ingat tu mim mati bertemu dengan ba saja mim mati bertemu dengan ba. Okey, cara form bacaannya ialah mim mati bertemu dengan huruf ba, mim ma mati bertemu ba. Bacaannya adalah duha, dengan dua harakat juga. Rabbahum bihim. Maksudnya di sini kamu kena merapatkan bibir. Huruf mim ni bila bertemu dengan ba kena merapatkan bibir. Tetapi janganlah rapat sampai serapat-rapatnya. Dengan sekadar tidak menekan bibir itu. Rapatkan bibir atas dengan bibir bawah. Contoh bacaannya ialah Rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Baik, yang kedua. Ya'tafim billah. Jangan rapat sangat. Kalau rapat sangat dia jadi macam ni. Ya'tafim billah. Salah. Dia kena rapat dengan tidak menekankan bibir. Ya'tafim billah. Hukum bacaannya ialah duha dengan dua harakat. Ikhfa syafawi. Nama dia ikhfa syafawi. Baik, seterusnya kita pergi ke satu lagi muka surat. Muka surat 40. Murid-murid boleh buka muka surat 40. Sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan alif qaf iqlam alif balab. Iqlab. Iqlab dalam bahasa Arab ni bermaksud menukarkan. Menukarkan. Apakah menukarkan? Nak tukar apa? Okey, saat ni kita tengok. Maksud menukarkan di sini ialah menukarkan nun mati ini bertemu dengan huruf menukarkan nun ni kepada huruf mim. Asalnya izin, sebab z dengan nun jadi zin, tetapi bacanya izim. Sebab apa? Nun mati bertemu dengan huruf ba. Yang itu saja. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini adalah formula dia. Tan nun ma berteba. Tan nun ma berteba. Tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya ma mim. Memasukkan mim. Memasukkan mim. Jadi memasukkan mim. Contoh bacaannya za dengan mim. Bukan za dengan nun. Za dengan mim jadi zam. Izam ba'atha. Bukan izam, izim. Ni maksudnya izim. Izim. Silap boleh bukan izim, izam. Izim. Okey, izim ba'atha. Contoh ayat yang diberikan ini ialah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izim ba'atha ashqaha. Izim ba'atha ashqaha. Izim. Z dengan min jadi zim. Sebab bertemu dengan huruf ba. Satu lagi. Wa amma man bakhila wastaghna. Ma man ba. Ma jadi mam. Bukan man. Siapa baca wa amma ma man bakhila was. Salah. Nombor 3. Kalla la yumbadanna. Tukarkan nun kepada mim. La yumba. Seterusnya. Wa anta khillum bihadzal balad. Khillum, bukan khillun. Khillum. Seterusnya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Sekadar bacaan dengan dua harakat. Gantikan nun dengan huruf mim. Zim.
Seterusnya, kiramin bararah. Seterusnya, bi'ai dzambin qutilat. Ni kena dengung tak? Bingku. Sebab apa? Ni hukum ikhfa. Bing. Tanwin bertemu dengan huruf qaf. Seterusnya, fa'ammatna fiha habba. Seterusnya, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Seterusnya, lanasfa'an bin nasiyah. Jadi untuk info bagi hukum iqlab ini ialah apabila nun mati ataupun tanwin baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya ialah menukarkan bunyi huruf nun atau tanwin kepada huruf mim. Tukarkan huruf nun mati itu kepada huruf mim dengan meringankan sebutan mim dan mengekalkan dengung dengan qadar 2 harakat. Dengan meringankan, jangan memberatkan mim. Meringankan. Seterusnya murid-murid, marilah kita melihat pada muka surat 41. 41. Kenal pasti dan baca. Kenal pasti dan baca. Minta kamu detect. Kena kenal pasti apakah hukum bacaan bagi ayat ini. Ayat yang berwarna merah ni. Bukan kenal pasti ayat, kenal pasti hukum. Kenal pasti hukum. Nombor 1, nun mati bertemu dengan huruf sa. Sa. Apakah hukum dia? Adakah iqlab ataupun ikhfa? Ataupun idgham ma'al gunnah ataupun izhar ataupun ikhfa syafawi? Bila tanya banyak macam tu, susahlah. Kalau tanya ikhfa dengan iqlab senang saja, tapi bila banyak-banyak itu kita terfikir agak banyaklah hukum. Banyak hukum nak kena ingat. Jadi ni hukum apa? Nun mati bertemu dengan huruf sad. Apa hukum dia? Tanun ma bertemu dengan 15 huruf sad ta sa jim ta za zai shin sin sad. Jadi ni adalah hukum apa? Siapa dapat jawab? Ikhfa haqiqi. Ya, betul lah, ikhfa haqiqi. Nombor 2. Kullu nafsin bima. Tanwin asalnya tanwin nafsin, tetapi bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf nun ni, tanwin ni ada huruf mim kecil. Tanda huruf dia huruf mim kecil. Dia jawapannya ya iqlab. Cara bacaan ya dengung. Dengung 2 harakat. Nafim bima, meringankan huruf mim, jangan menekankan huruf mim. Nafim bima. Seterusnya, tanwin bertemu dengan huruf dad. Apa hukumnya? Cuba teka. Ikhfa ke iqlab ataupun izhar? Ya, ikhfa. Bang dha'fa. Tanwin bertemu dengan huruf fa lagi. Huruf fa pula. Apakah hukum dia? Ya, ikhfa. Yang ni pun ikhfa. Yang ni pun ikhfa. Senang sajalah. Seterusnya, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Nun mati bertemu dengan huruf kaf. Apakah hukum dia? Cuba teka. Ya, ikhfa haqiqi. Cara bacaan? Dengung dengan qadar 2 harakat. Duha. Dengung 2 harakat. Seterusnya, nun mati bertemu dengan huruf ba. Mim baini sulbi. Ya, iqlab. Seterusnya, sebelah dia. Sebelahnya di sini. Wallahu muhitum bi. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Iqlab. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Ikhfa. Bacaannya dengung 2 harakat. Nun mati bertemu dengan huruf shin. Apa jawapannya? Ikhfa. Bagus. Seterusnya, nun mati bertemu dengan huruf ba. Iqlab. Bagus. Senang je. Seterusnya, tanwin bertemu dengan huruf ba. Misalnya, yauma idzin basirah. Ya, iqlab. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Idzin ba. Seterusnya, muka surat 43. Cuba kamu kenal pasti hukum ikhfa haqiqi dan iqlab, kemudian dengarkan bacaan di hadapan kelas. Baiklah. Sekarang kamu tengok di sini. Kenal pasti kiramin bararah. Ada hukum apa ayat di sini ayat hukum apa? Ya, iqlab. Ya, sebab apa? Mim mati bertemu dengan huruf ba. Kalau ustaz suruh tanda, kamu kena tanda merah lah bawah ni. Tapi ustaz tak suruh lah. Kalau di dalam kelas, mungkin kita boleh buat. Nombor 2.
Wa kuntum azwajan thalathah. Okey, apakah hukum yang ada di sini? Cuba teka ayat ni. Ya, boleh? Ikhlas ke ikhfa? Ikhfa. Okey, ikhfa. Ada berapa ikhfa di sini? Cuba kira. Ya, ada. Ada dua. Satu nun mati bertemu dengan huruf ta. Satu tanwin bertemu dengan huruf sa. Satu nun mati, yang ni tanwin bertemu dengan huruf sa. Seterusnya, ayat ni illa qilan salaman salama. Ada hukum apa di sini? Ya, ada hukum ikhfa. Yang pertama, tanwin bertemu dengan huruf sin. Yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf sin. Ada dua hukum ikhfa hakiki di sini. Seterusnya, fakanat haba'an mumbatha. Ada hukum apa di sini? Nun mati bertemu dengan huruf ha. Huruf apa? Ikhfa ke apa? Izhar. Cuba teka. Nun mati. Ni bukan nun mati, ni nat. Ni tak ada, ni yang ni bukan hukum, tak ada hukum. Okey ni. Nun mati bertemu dengan huruf ba. Ya, iqlab. Iqlab ana. Ya ni. Haba'am tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham ma'al ghunnah. Ada dua hukum di sini. Yang pertama idgham ma'al ghunnah. Yang kedua nun mati bertemu dengan huruf ba, iaitu iqlab. Nah, ada dua hukum di sini. Seterusnya, fiha kutubun qayyimah. Ada hukum apa di sini? Ayat atas ni ada hukum apa? Cuba cari. Ya, hukumnya adalah ikhfa. Nah, tanwin bertemu dengan huruf qaf. Yang kedua, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ada hukum apa di sini? Ya, iqlab. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ba. Asalnya jazaa'an, tapi bila bertemu dengan huruf ba jadi tukarkan tanwin kepada huruf mim. Iqlab. Baik, kita teruskan latihan buku Success A, Pendidikan Islam. Setelah kita belajar hukum bacaan ikhfa dan juga iqlab, hari ini insya-Allah kita akan teruskan latihan pada muka surat halaman 15. Jadi murid-murid semua boleh buka halaman 15. Arahannya terlebih dahulu, padankan hukum tajwid pada ayat di bawah dengan betul. Padankan. Maksudnya sesuaikan. Okay, yang pertama, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Okey, cuba buat. Kalau boleh buat semua dulu. Last kali baru tengok jawapan. Hukum apa di sini? Tanwin bertemu dengan huruf jim. Hukum apa? Ikhfa haqiqi. Ya, ikhfa haqiqi. Nombor 2. Kiramin bararah. Mim mati bertemu dengan huruf ba, nun mati bertemu dengan huruf ba, tanwin bertemu dengan huruf ba, iqlab. Okey, kalau boleh kamu teka dulu Dapat jawapan iqlab Okey. Seterusnya, mim ba'di nuh. Nun mati bertemu dengan huruf ba, iqlab. Nah, nun mati bertemu dengan huruf ba, iqlab. Bukan mim mati nun mati patutnya. Okey, seterusnya nun mati bertemu dengan huruf dad. Apakah hukum dia? Cuba teka dulu. Ya, ikhfa. Saya delay lah dalam 3-4 saat untuk kamu fikir apakah jawapan dia. Nombor 5. Wa anta khillum biha. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin kan nun mati. Ni tanwin tanwin bertemu dengan huruf ba. Apakah hukum dia? Ya, iqlab. Seterusnya, nombor 6. Qad aflaha man zakkaha. Nun mati bertemu dengan huruf zal. Zal pula, zai. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Cuba teka. Ikhfa ke iqlab? Ikhfa. Jadi senang saja. Dekat Islam ni kalau boleh, kalau dalam peperiksaan minta kamu skor betul-betul subjek ni. Rugi sebab bukan payah pun, kamu kena cam dah. Kamu kena fokus apa yang ustaz ajak. Lepas tu camkan hukum-hukum yang
yang diberikan tu. Adakah ikhfa, adakah iqlab, adakah izhar. Okay, yang terakhir, tanwin bertemu dengan huruf qaf. Cuba teka. Ya, ikhfa. Ikhfa. Okey, dah siap. Sekarang tengok muka surat sebelah lagi. Muka surat 16. Okay, kalau boleh cuba buat ini. Yang pertama, tuliskan huruf-huruf bagi hukum tajwid di bawah. Yang pertama sekali adalah hukum izhar halqi, ataupun nun mati bertemu dengan berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Izhar halqi. Aghun huwa. Senang je ingat ya. Aghun huwa. Hamzah, ghin. Hamzah dengan ghin jadi agh. Lepas tu hun. Ha, hun. Lepas tu kha, huruf kha. Lepas tu huruf ain. Ain dengan ha. Ain dengan ha dia. Aghun huwa. Letak baris senang baru kamu ingat. Ya, apa ni? Aghun kha. Aghun kha. Yang ni kha lah. Kha, kha. Kha. Senang nak ingat. Nombor 2, idgham ma'al gunnah. Nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, min, nun. Ya, waw, mim, nun. Yauman. Yauman, ingat yauman. Ingat yauman. Yang ni aghun huwa. Idgham ma'al gunnah. Yauman. Ingat yauman. Yauman. Huruf-huruf ni lah ya, waw, mim, nun. 4 huruf saja. Idgham bila gunnah, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf. Okey, lam dengan ra saja. Lar. Lam dengan ra. Yauman lar. Ni lar. Lam dengan ra saja. Seterusnya, iqlab, nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bacaan dengung. Yang ni nak dengung tak payah dengung. Izhar halqi ni tak payah dengung. Tak payah dengung lah. Tanda tanpa dengung. Idgham ma'al gunnah, dengung 2 harakat. De, duha, de, du, ha. Idgham bila gunnah, ni tanda juga. Yang ni tanda juga. Tanda tanpa dengung. Ba, ni de, dengung. Dengung. De, duha. Dengung 2 harakat. Okay, yang terakhir, ikhfa haqiqi, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf. Senang saja. Ta. Lepas huruf ta, huruf apa? Cuba teka. Cuba kamu tulis dulu. Ta. Sa. Okey, lepas sa. Jim. Lepas jim. Dal. Lepas dal. Zal. Lepas zal. Ra kah? Bukan. Zai. Ra dah ada di sini. Zai. Lepas zai. Sin. Lepas sin. Shin. Lepas shin. Sod. Lepas sod. Dot. Lepas dot. To. Lepas to. Do. Lepas do. Ain kan? Kain. Ain dah ada atas ni. Tak payah. Ain dah ada. Do. To. Do. Fa. Fa tak ada lagi atas ni. Fa. Lepas fa. Qaf. Lepas qaf. Kaf. Okey. Tengoklah ilmu Islam kita ni lah. Ilmu Al-Quran kita ni sangat menarik. Tengok, sangat menarik. Tengok huruf-huruf ni dah diceraikan. Ni huruf ni tak ada bawah ni. Huruf jim patutnya kha jim kan, tapi jim ada bawah. Tengok menariknya. Betapa hebatnya ilmu Allah ni. Setiap huruf ni dibezakan bacaan dia. Macam ni lah. Patutnya fa, dha, ta, dha, ain. Patutnya ada huruf ain di sini. Tapi tak ada, ain ditarik jadi hukum lain pula. Hebatnya ilmu Allah ni. Jadi rahsia-rahsia huruf ni bila kita dengar bacaannya betul-betul, bila ditarik hukum ni, bila ditarik hukum ni, jadi kita dengar orang baca Quran tu dengan
dengan sedap sekali, dapat menarik pandangan orang, dapat menarik pendengaran orang. Itulah kelebihan Al-Quran. Boleh dibaca dengan berlagu. Tapi kalau kita baca Al-Quran tak ikut hukum, bacaan kita jadi tak sedap. Tak, orang kata apa, macam masak tu tak sedap lah. Tak ada lemak, tak ada rasa masin, tak ada rasa manis. Sebab tu kita kena nak mengaji Al-Quran ni, kita nak kena tahu hukum-hukum dia, supaya pembacaan Al-Quran kita ni sedap. Baca kita pun sedap, kita baca pun sedap, seronok, tak jemu. Orang dengar pun tak jemu. Seterusnya, latihan huruf ba, senaraikan kelebihan membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran kita akan dapat apa? Mendapat pahala. Mendapat pahala. Senarai kelebihan Al-Quran apa lagi? Mendapat ilmu. Bila kita baca Al-Quran ni, kita dapat mendapat ilmu. Banyak rahsia-rahsia yang kita tak tahu. Bila kita baca Al-Quran, kita faham betul-betul apa tafsiran dia, kita akan mendapat ilmu. Cerita macam-macam dalam Al-Quran ni, cerita tentang sirah Nabi, cerita tentang hukum hakam yang lain, cerita tentang rahsia-rahsia daripada sudut segi sains dan sebagainya. Seterusnya, apakah kelebihan membaca Al-Quran? Dihindari gangguan. Ya nun hin dal alif da ra ya ri, dihindari gang wa alif nun guan, gangguan. Syaitan, shin ya syai ta alif nun ton, syaitan. Dihindari gangguan syaitan. Bila kita baca Quran, syaitan pun takut nak main dekat kita. Sebab apa? Sebab dada kita, dalam roh kita ini ada roh Al-Quran. Jadi syaitan pun takut dengan kita. Dia tak dihindari lah. Dia jauh daripada kita. Jadi siapa yang tak baca Al-Quran tu, syaitan mudah mendekati dia, menghasut dia. Jadi seterusnya, kelebihan yang terakhir, hati menjadi tenang. Hati tenang. Ta te ha li ha ta ya ti, hati. Ta te nun nganang, tenang. Bila baca Quran, hati pun rasa tenang. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni memanglah dia adalah satu kitab Allah yang Allah turunkan kepada kita untuk menjadi penawar, menjadi ubat kepada manusia. Dia tak semacam dengan buku-buku yang lain. Al-Quran ni lain sikit. Al-Quran ni amat berbeza dengan kitab-kitab yang karangan daripada manusia. Tetapi Al-Quran ni adalah kitab karangan Allah. Firman daripada firman kata-kata Allah. Sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta ni, dan sesungguhnya Allah lah yang mengetahui untuk mengubat hati manusia ini. Jadi bila kita baca Al-Quran ni, hati kita akan menjadi lebih tenang. Jadi sekian dulu kelas tajwid untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang. Apa yang saya harapkan agar kamu faham pelajaran kita pada pagi ini, iaitu ikhfa dan juga iqlab. Dan saya nak mengingatkan kamu juga supaya kamu mengingati formula yang telah saya berikan kepada kamu. Sekian dahulu daripada Ustaz. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.